antara bijak pandai dan buta tuli. Penjelasan yang sempurna dan holistik perlu dibuat kepada rakyat untuk setiap keputusan mahkamah, terutamanya kes berprofil tinggi untuk mengelak sebarang persepsi dan tanggapan buruk terhadap kedaulatan undang-undang yang dijunjung tinggi sebagaimana yang termaktub dalam rukun negara. Nampaknya pelepasan tanpa pembebasan DNAA Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi daripada 47 pertuduhan telah menimbulkan pelbagai kritikan yang berlega ke atas kes itu di media sosial, memberi satu petanda untuk menyegerakan reformasi undang-undang. Menurut Timbalan Ketua Penerangan Keadilan Malaysia, Chua Wee Kiat, pembebasan kuasa di antara peguam negara dan pendakwa raya amat perlu disegerakan bagi mengurangkan kritikan ke atas kerajaan sekiranya hal yang sama berulang pada masa hadapan. Berarti ini sangat mengejutkan rakyat Malaysia di mana peguam negara ingin memberhentikan sebuah prosiding terhadap Ahmad Zahid yang merupakan Timbalan Perdana Menteri. Selain itu, saya rasa perlu diberikan penjelasan terhadap DNAA. Menerusi DNAA, orang yang kena tuduh memang akan dilepaskan daripada pertuduhan yang sedang dihadapi ketika itu. Bagaimanapun individu itu pada bila-bila masa boleh dihadapkan balik ke mahkamah atas pertuduhan yang sama. DNAA membolehkan pendakwaan semula dengan bukti yang lebih kukuh dan ini akan mendorong kepada pendakwaan yang tidak dapat dicabar pihak defendant, katanya dalam kenyataan hari ini. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Rawang itu, apabila peguam negara dan pendakwa raya bukanlah orang yang sama, keadaan dan profesionalisme pasukan perundangan akan lebih dipertimbangkan dan diyakini rakyat. Oleh itu, kerajaan perlu segerakan reformasi terhadap peranan peguam negara dan pendakwa raya yang terletak pada individu sama perlu dipisahkan supaya keyakinan rakyat terhadap sistem perundangan semakin meningkat. Tambahan pula, tiada lagi perdebatan serta kesangsian bahawa kerajaan berperanan atau campur tangan dalam kes mahkamah, ujarnya. Mengenai kes DNAA berkenaan, Wee Kiat berpandangan hakim tentunya akan membebaskan tertuduh sekiranya pihak pendakwaan kekurangan bukti kukuh atau tidak mahu meneruskan kes tersebut. Saya mempunyai pemikiran yang sama dengan Hakim Colin Lawrence. Jika pihak pendakwaan tidak dapat bukti yang kukuh atau tidak ingin meneruskan lagi pertuduhan ini, maka masa kehakiman yang berharga akan menjadi sia-sia dan duit pembayar cukai juga akan dibazirkan, katanya lagi. Dalam kenyataan pasukan guaman Zahid, teori konspirasi politik diambil kira dengan mengaitkan nama bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan ucapan awal pasukan pendakwa raya bahawa Zahid tidak menggunakan wang Yayasan Akhlak Budi yang diasaskannya untuk tujuan kebajikan. Namun sebaliknya, hal itu dibuktikan dengan berpuluh juta telah dibelanjakan untuk urusan kebajikan dan diakui oleh saksi pendakwaan sendiri. Pelbagai komen termasuk yang cerdik pandai, malah tidak kurang yang buta tuli tentang perundangan, mengitari media sosial sejak semalam berikutan pembebasan tanpa dilepaskan DNAA Timbalan Perdana Menteri Malaysia itu, termasuk tomahan pihak tidak bertanggungjawab. Kononnya Perdana Menteri Malaysia terlibat dalam keputusan berkenaan atau kerajaan perpaduan menekan institusi kehakiman. Berikut adalah fakta yang rakyat perlu tahu berhubung pembebasan tersebut. Pertama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiada penglibatan atau pengaruh ke atas keputusan mendakwa atau memberhentikan apa-apa pertuduhan. Ini jelas diperuntukkan dalam Undang-Undang S376 Kanun Tata Cara Jenayah Perkara 145/3 Perlembagaan. Kedua, keputusan mendakwa atau melepaskan adalah kuasa peguam negara dan tidak perlu merujuk kepada Perdana Menteri. Perkara 145/3 Perlembagaan. Yang ketiga, perlembagaan tidak memberi ruang atau peluang campur tangan oleh Perdana Menteri dalam perihal pendakwaan. Yang keempat pula, permohonan peguam negara hanya untuk pelepasan tanpa pembebasan DNAA oleh sebab siasatan lanjutan yang mungkin dapat menemui keterangan memperkuatkan lagi atau melemahkan kes pendakwaan seperti mana-mana pertuduhan tanpa kira latar belakang tertuduh. Suatu pendakwaan tidak harus dilakukan secara tergesa-gesa. Inilah jaminan hak asasi dan keadilan yang termaktub dalam perlembagaan yang dihormati oleh Kerajaan Perpaduan. Manakala yang kelima, pelepasan tanpa pembebasan bermakna seseorang itu boleh didakwa pada masa akan datang dan keputusan mendakwa seharusnya bergantung kepada keterangan baharu hasil siasatan lanjutan yang bakal ditemui dan bukannya oleh sebab perbezaan politik atau kebencian. Dan yang terakhir, inilah keindahan sistem keadilan jenayah. Pendakwaan oleh peguam negara dan sabitan oleh mahkamah hanya berdasarkan faktor keterangan dan undang-undang, bukannya emosi, simpati, kebencian atau sebagainya.
Dalam isu ini jelas undang-undang tidak memihak kepada sesiapa tanpa mengena pangkat atau jawatan. Percaya atau tidak, itu terpulang kepada pertimbangan masing-masing. Ada otak pakai, ada cerdik, jangan jadi bingai. Ada bijak, jangan pula digadai.